kata mak dia agak mustahil untuk lemas lah sebab dia adalah seorang perenang yang hebat. So beberapa hari yang lepas, negara kita sebenarnya digemparkan dengan kes kematian salah seorang pelakon wanita Thailand yang pelakon tu sendiri agak glamour dekat Malaysia atas lakonan dia dalam movie The Ghost of Mena. Aku sure korang pun familiar. And kes kematian Teng Monida ni adalah salah satu cerita ataupun kisah yang masih lagi dalam siasatan polis sekarang, tapi menjadi buah mulut semua warganet sebab beberapa keanehan dalam kes kematian tu sendiri. So aku ada baca beberapa artikel, aku ada baca beberapa news dan juga beberapa wawancara. Aku nak share dengan korang apa yang aku dapat tentang kes kematian Teng Monida ni. Pada malam 24 Februari tahun 2022, Teng Monida ni sepatutnya ke tempat lain atas urusan kerja. Tapi diberitahu oleh Gatik iaitu PA dan manager dia sendiri bahawa Teng Monida ni ada satu lagi aktiviti makan malam dan bersia-sia di atas bot dengan seorang VVIP Thailand. Okey, so atas dasar percaya, Teng Monida ikut Gatik menaiki sebuah bot dengan 4 orang individu lain iaitu Sen, Job, Paul dan juga Robert yang juga antaranya adalah pemandu dan VVIP yang dikatakan. Okey, so Teng Monida ni sebenarnya tak kenal lah lagi 4 orang ni sebabkan aktiviti makan malam dan bersia-sia tu diuruskan sendiri oleh manager dia iaitu Gatik. So Teng Monida ni ikut sahaja. Berdasarkan cerita saksi-saksi yang ada dekat atas bot pada malam berkenaan, dikatakan suasana Sungai Chao Phraya pada malam tu adalah agak gelap compare daripada selalu, di mana selalanya Sungai Chao Phraya ni sangat meriah dengan lampu-lampu dan bot-bot di sekitar dan sepanjang Sungai Chao Phraya tu sendiri. Dan Teng Monida ni dikatakan menaiki bot berkenaan bersama manajernya Gatik dan 4 lagi orang individu lain yang tak dikenali oleh Teng Monida tapi dikenali oleh Gatik sahaja. So Teng Monida ni naik untuk chill-chill, makan-makan dan jalan-jalan sahajalah. Cuma dikatakan sepanjang perjalanan di atas bot tu, Teng Monida ni ada update banyak gambar dan juga video yang menunjukkan trip dia di atas bot tu. And dikatakan selepas dia bergambar semua tu, Teng Monida ni rasa nak terbuang air kecil. So dikatakan tak boleh buat atas bot sebab tandas dekat atas bot masa tu rosak dan tak dapat digunakan. Jadi Gatik dan Teng Monida ni sendiri pergi ke belakang bot untuk buang air. Okey, so apa yang diorang buat adalah Gatik duduk dekat buntut bot. Okey, dan Teng Monida ni mencangkung ke luar bot sambil pegang kaki Gatik. Okey, dan buang air lah. So dikatakan masa tu Teng Monida ni sebenarnya dah pun tergelincir dan jatuh ke dalam sungai. Dikatakan Gatik ni sebenarnya tak perasan yang Teng Monida ni dah terlepas pegangan dia dan terjatuh ke dalam sungai sebab masa tu dia tengah galik main telefon. Diorang ni tak nampak lah sama ada Teng Monida ni dah tenggelam ke, masih lagi timbul ke, diorang tak nampak. And diorang decide untuk bawa bot tu pusing dekat sekitar tu untuk cari mana Teng Monida. So selepas 3 jam pencarian, diorang tak jumpa juga mana Teng Monida. Okey, diorang decide untuk kembali semula ke JT. Okey, mandi dan tukar baju, balik ke rumah dan berharap Teng Monida balik ke rumah lah. Maksudnya mungkin tiba-tiba muncul di rumah. Okey, tapi selepas 24 jam baru diorang realise yang Teng Monida ni tak balik. And diorang decide untuk buat laporan polis. Kekeliruan kes kematian Teng Monida ni bermula dengan apabila polis menyoal siasat saksi lah iaitu Gatik manager kepada Teng Monida ni sendiri. So ditanyalah oleh pihak polis
Tak perasan ke Teng Monida ni terlepas pegangan tangannya dan jatuh ke dalam sungai? So apa yang Gatik bagi tahu adalah dia sebenarnya tak perasan yang Teng Monida ni dah terlepas, sebab Gatik tengah busy main telefon masa tu. And keadaan sungai masa tu sangat gelap, menyebabkan tak bolehlah, mustahil untuk Gatik ni nampak ke mana Teng Monida tu jatuh. Tapi based on gambar yang diambil dan diupload sendiri oleh Teng Monida ke IG dia, menunjukkan keadaan Sungai Chapraya malam tu tak adalah gelap sangat. Sebenarnya ada je lampu daripada bot-bot dan juga jambatan. Kekeliruan seterusnya adalah bila selepas diorang cuba untuk mencari Teng Monida dekat sungai, tak jumpa yang 3 jam tadi tu, and diorang decide untuk balik ke jetty. CCTV dapat rakam bahawa diorang yang turun daripada bot tu turun dalam keadaan yang sangat tenang, walaupun diorang dah tahu yang kawan diorang ni dah jatuh dekat dalam sungai. Dan anehnya, bila kita dah tahu orang yang datang sekali dengan kita tu dah berkemungkinan lemas, tiada sebarang report polis dibuat. Instead of diorang menghilangkan diri selama 24 jam, sebelum buat laporan polis dan meminta bantuan supaya pasukan penyelamat pergilah mencari mana Teng Monida dekat tengah-tengah Sungai Chapraya tu. 3 hari selepas malam kehilangan Teng Monida, mayat Teng Monida ni dijumpai dalam keadaan yang sangat ngeri oleh abang dia sendiri yang merupakan salah seorang volunteer dalam operasi menyelamat Teng Monida masa tu. So, banyak luka lah yang didapati dekat mayat Teng Monida. Antaranya, salah satu mata dia kelihatan seperti lebam, umpama macam ditumbuk. Mata dia terbeliak, leher dia ada kesan seperti macam dicekik. Okey, dan mayat Teng Monida ni juga ada satu kesan torehan yang agak besar dekat peha kanan dia. Berdasarkan penyelamat masa tu, keadaan luka tu besar sampai kan kalau kita masukkan tangan, dia akan memenuhi tapak tangan ni. Punyalah besar luka dia masa tu, yang tak nampak seperti luka akibat terkena bilah bot. Dan selepas disiasat, bukan Teng Monida ni sahaja yang punya kesan-kesan luka, tapi individu-individu lain yang berada dekat atas bot tersebut juga mempunyai luka-luka seperti baru lepas bergelut lah. Ada yang ada luka dekat dahi, ada luka dekat tangan, ada yang koyak baju. So itu menimbulkan lagi syak wasangka oleh pihak polis masa tu. So selepas disiasat, based on rakaman CCTV dekat jetty tu, di mana bila polis datang dan meminta kawan-kawan dia ni untuk tunjuklah kat mana kawasan Teng Monida ni jatuh untuk operasi pencarian tu dijalankan, kesemua saksi yang ada dekat atas bot tu menunjukkan arah yang berbeza. So ada orang tunjuk dekat belah sana, ada orang tunjuk dekat belah sana. Itu menambahkan lagi syak wasangka oleh pihak polis. Satu lagi kejadian aneh yang dirakam oleh CCTV di bahagian parkir bot jetty. So kelihatan seperti tangan sedang cuba menggapai dan berpaut pada salah sebuah pelampung yang berada di sisi bot. Tapi salah seorang saksi yang berada dekat atas bot ataupun suspek ni telah menarik pelampung tersebut sebelum membenamkan semula ke dalam air. So aku nak share dengan korang. Tak pastilah betul ke tak tu tangan orang, tapi korang boleh nilaikan sendiri berdasarkan recording ni. Betul ke korang rasa tu tangan Teng Monida? Dan betul ke korang rasa lelaki ni memang ada niat untuk make sure Teng Monida ni lemas dan tak nak selamatkan dia? So korang rasa macam mana? Kekeliruan berikutnya adalah apabila ditanya oleh pihak polis apa tujuan diorang naik bot pada malam tersebut, and dikatakan diorang keluar naik bot tu cuma untuk jalan-jalan, chill-chill, makan-makan. Tapi apa yang dijumpai oleh pihak polis cuma satu cawan yang berisi wine dan 2 botol air mineral. Itu sahaja. Itu pun telah menimbulkan lebih lagi syak wasangka oleh pihak polis. And based on mark kepada Teng Monida juga, Teng Monida ni adalah seorang perenang yang agak hebat.
di mana dia pun ada membawa anak angkat dia, iaitu anak kepada Gatik, ke kelas renang setiap minggu. So Teng Monida ni bagi kata mak dia agak mustahil untuk lemas lah, sebab dia adalah seorang perenang yang hebat. Based on beberapa artikel yang aku baca, antara motif yang ada berkemungkinan dengan kes kematian Teng Monida ni, yang pertama adalah disebabkan duit. Okey, Teng Monida ni dia ada seorang anak angkat iaitu perempuan, iaitu anak kepada Gatik, iaitu manager dia sendiri. Dikatakan Teng Monida ni sayang sangat dengan anak angkat dia ni, sampaikan dia letak anak angkat dia ni sebagai nama penerima wang syuren kalaulah apa-apa terjadi dekat Teng Monida ni sendiri. So Teng Monida ni juga based on kawan-kawan dia yang lain, dikatakan ambil Gatik bekerja disebabkan dia kesian dengan Gatik, walaupun dia tahu yang Gatik tu pernah curi duit daripada dia sebanyak 400,000 baht. Okey, pernah curi suami kepada kawan dia, dan anak kepada Gatik tu adalah anak hasil daripada hubungan Gatik dengan suami orang. Tapi Teng Monida masih ambil dia kerja sebab kesian. Dan motif kedua yang berkemungkinan terjadinya kes kematian Teng Monida ni adalah kes gangguan seksual. Okey, based on salah sebuah video yang diupdate oleh Teng Monida, kedengaran di background bahawa suara seorang lelaki yang dikatakan lelaki VIP yang ada dekat atas bot tu meminta Gatik untuk memanggil Teng Monida datang kepada dia, dan disahut oleh Gatik mengatakan bahawa Teng Monida ni macam susah lah macam tu. Okey, and Teng Monida ni nampak daripada video tu macam dia dengar lah perbualan tu sebenarnya, tapi dia buat-buat tak dengar, dan dia terus ceritalah pasal macam mana dia ikat rambut dia pakai straw. So aku akan share dekat korang juga video ni, and korang boleh nilaikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. So aku rasa kemungkinan selepas tu diorang ada bergelut dan jatuh ke dalam sungai. Berdasarkan kawan-kawan Teng Monida, kawan-kawan baik dia beritahu yang baju yang dipakai oleh Teng Monida malam tu kelihatan macam bukan baju yang selalunya Teng Monida akan pakai untuk keluar dinner ataupun makan-makan, tapi adalah biasanya dipakai untuk aktiviti bergambar ataupun photoshoot. Okey, tapi yang penting tak ada orang yang tahu apa sebenarnya yang jadi dekat Teng Monida malam tu, kecuali 5 orang saksi yang berada dekat atas bot pada malam kejadian. Okey, so kalau diorang memberi kerjasama kepada pihak polis, aku rasa cerita ni boleh tutup cepat. Tetapi 3 lelaki yang ada dekat atas bot tu, dia tak nak bagi kerjasama yang baiklah kepada pihak polis. Salah seorang tu tiba-tiba je kena tekanan darah tinggi dan dimasukkan ke hospital, dan seorang lagi lelaki tu tiba-tiba nak jadi SAMI. Kesimpulannya, kita takkan tahu apa yang dah pun terjadi pada malam berkenaan, kecuali 5 orang individu yang berada dekat atas bot pada malam tu. So aku faham netizen Malaysia, netizen Thailand semua tengah marah dengan mak kepada Teng Monida ni, yang dikatakan telah menerima pembayaran sebanyak 30 juta atas kematian Teng Monida, dan mahu menghentikan siasatan. Kelihatan macam mak dia ni nak pentingkan duit lah daripada keadilan kematian Teng Monida ni sendiri. Tapi sebagai orang luar, kita sebagai strangers kena terima apa sahaja yang telah decide lah oleh keluarga Teng Monida tu. Mungkin ada benda ataupun information yang dia tahu yang kita tak tahu. Tapi kalau betul ada orang berniat jahat, aku sangat-sangat berharap dia mendapat keadilan yang sewajarnya. So aku rasa that's all for today. So kita tunggu update, and aku jumpa korang in the next video then. Thank you, bye.